Benarkah di setiap hotel di negara ini pasti akan ada tempat dan bilik yang berhantu? Mungkin anda pernah dengar cerita-cerita seperti ini. Mulanya saya tidak berapa percaya. Hinggalah penghujung 2011, saya melangsungkan perkahwinan dengan Syahran, iaitu kekasih saya sejak menuntut di universiti. Seperti pasangan pengantin baru yang lain, kami turut meraihkan perkahwinan itu dengan berbulan madu. Nak kata ada duit sangat tu, tak juga. Sebab duit dah banyak habis untuk majlis persandingan di sebelah keluarga saya di Bandar Tun Hussein On Ceras dan sebelah keluarga suami di Gombak, Selangor. Kami pilih Pulau Pangkur untuk meraihkan perkahwinan itu. Hotel di bahagian mana pulau itu, saya tak naklah ceritakan. Nanti akan rosakkan pula bisnes mereka. Walaupun itu, ketika itu adalah cuti sekolah, banyak hotel yang fully booked. Tetapi nasib kami baik sebab masih ada lagi satu bilik. Satu ataupun dua bilik yang kosong. Kebetulan hotel itu pula berdekatan dengan laut. Kami boleh berjalan kaki ke pantai. Semuanya nampak menarik hinggalah satu peristiwa berlaku. Pada malam pertama kami menginap, pukul 8, ketika sedang mandi, saya terdengar pintu bilik air diketuk dari luar. "Buka ajalah sayang, oi." Saya memanggil suami. Dalam suasana begitu, anda pasti faham sahajalah lenggok suara saya, manja dan menggoda. Nak cakap pun malu, namun saya terus terang untuk beritahu pintu bilik air memang saya tutup, namun tidak berkunci. Orang sedang berbulan madu lah katakan, macam sengaja biarkan harimau masuk ke rumah. "Buka ajalah pintu tu sayang." Saya menjerit lagi apabila pintu bilik air itu diketuk-ketuk lagi berulang kali, namun masih tidak dibuka. Saya terus mandi dalam tub, tambah sabun banyak-banyak dengan harapan biar suami saya cepat-cepat masuk. Biar wangi, biar seksi, biar seronok berkubang dengannya nanti. Sambil berendam, saya terus menunggu. Namun, senyap. Saya pandang ke pintu bilik air. Masih tidak dibuka. Pemulasnya pun tidak bergerak. Pintu diketuk-ketuk lagi. Kali ini saya mula hilang sabar. Dalam hati saya berkata, laki aku ni nak masuk je lah. Dah tak ada kerja lain. Ni nak mengusik akulah ni. Saya berfikiran begitu sebab suami saya memang suka bergurau dan mengusik. Kadang-kadang pada tengah malam dia akan tunggu saya di tepi bilik air dengan pakai telekung. Bila buka sahaja bilik air, saya terus menjerit sebab terkejut tengok dia yang tercongol di tepi pintu. Putih dari atas ke bawah dengan mata yang terbeliak macam pocong. Saya percaya itulah yang sedang dilakukannya sekarang. Bila lihat pintu masih tidak dibuka, saya terus keluar dari tub dan membebel. Iyalah, maulah saya tak membebel disebabkan suami tidak buka pintu bilik air. Saya pula lah yang terpaksa keluar dari dalam tub dalam keadaan... Fikir sendirilah ya. Yeah! Tetapi baru sahaja saya hendak mencapai pemulasnya, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Bertambah geramlah saya jadinya. Saya terus jengah keluar, namun dia tiada di tepi pintu. Abang ni asyik nak mainkan saya aja, kata saya sebaik menjengah keluar. Bila saya kata begitu, suami saya tercengang. Pula, nak mainkan apa pula? Soalnya yang ketika itu sedang berdiri berhampiran katil sambil membuka pakaian dan mengambil tualanya. Iyalah,
Tadi ketuk-ketuk pintu bilik air. Bila saya suruh buka, tak nak pula buka. Lepas tu ketuk lagi. Bila saya dah nak buka, barulah pula abang buka. Lepas tu lari ke sana pula. Pura-pura macam baru nak pakai tuala. Bila saya kata begitu, suami saya tercengang. Dia pandang ke muka saya. Apa yang awak cakap ni? Mana ada saya ketuk bilik air? Saya pun jelirkan lidah. Kemudian berkata, Dah, jangan nak main-mainkan saya. Kalau abang tak ketuk, takkanlah saya membebel dan buka pintu bilik air ni. Suami saya terus terpinga-pinga. Pandangannya kosong. Satu sifat suami saya yang sangat saya maklum. Dia ni tak pandai menipu. Kalau dia mengusik saja. Kalau dia tak buat, dia akan pertahankan diri dia. Daripada reaksinya itu, saya tahu yang suami saya tidak faham apa yang saya katakan. Ni sayang, memang saya nak mandi dengan awak tadi. Tapi tadi saya tengok berita kejap. Ada kemalangan maut di Perak. Ramai yang meninggal dunia. Habis je berita tu, saya terus buka baju dan capai tuala. Masa tu lah awak buka pintu dan marahkan saya. Saya ni tak ada ketuk pun pintu bilik air. Dan saya tak dengar pun awak menjerit dari dalam suruh saya buka pintu. Sumpahlah saya tak bohong. Tegasnya lagi. Kini wajahnya serius. Saya mula keliru. Biar betul ni. Kalau bukan si suami, siapa pula? Takkanlah pula hantu yang ketuk. Satu lagi. Begitu punyalah kuat saya menjerit dari dalam bilik air. Sepatah pun suami saya tak dengar. Ini pelik juga. Sedangkan bunyi air keluar dari paip pun boleh dengar dari luar. Ini kan pula suara saya yang menjerit dan memanggil. Seperti yang saya katakan tadi. Hendak katakan suami saya berbohong. Susah juga. Dia bukanlah jenis begitu. Reaksi suara dan wajahnya menunjukkan dia tidak berbohong. Sedang saya tergaru-garu kepala, pening memikirkan kejadian itu. Tidak sedar, suami saya datang dan terus menarik saya masuk ke dalam tub. Di sini hilang teruslah pening kepala saya bila diajak mandi bersama. Suami saya tidak memandang serius kejadian itu dan katanya, mungkin perasaan saya sahaja. Mungkin juga pintu bilik air di sebelah yang diketuk bukanlah bilik air kami. Maklumlah, bilik air kami ni dan bilik air penghuni bilik sebelah hanya dipisahkan oleh dinding sahaja. Saya memang tak yakin dengan pandangannya itu, tetapi sebab malas hendak memikirkannya, saya sekadar mengiyakan sahaja. Saya fikirkan kejadian itu berakhir di situ sahaja. Rupa-rupanya tidak. Dini hari itu, berlaku lagi satu kejadian. Selepas menggunakan tandas, saya tidak dapat membuka pintu bilik air. Saya tarik-tarik pemulasnya, namun pintu tidak dapat dibuka. Saya mengetuk-ngetuk pintu. Saya ketuk pintu dan menjerit memanggil suami saya. Sunyi, tiada jawapan. Pintu terus terkunci. Berulang kali saya cuba membukanya, masih juga gagal. Hendak dikatakan ianya rosak, saya lihat tombol dan selatnya berfungsi dengan elok. Sayang, bukalah pintu ni cepat. Janganlah mainkan saya macam ni. Saya menjerit lagi. Baik sahabat, sekiranya sudah sampai ke minit ini, mohon jasa baik untuk tekan butang like sebagai tanda hadiah dan support channel ini. Terima kasih semua. Baik, kita teruskan. Namun pintu tetap berkunci. Saya mula tidak sedap hati. Kejadian pelik pada pukul 8 malam tadi kembali terbayang di ingatan saya. Dada saya berdebar. Fikiran saya mula terbayang macam-macam benda. Saya menjerit dan sekaligus menangis. Saya ketakutan. Bagi saya, ini bukanlah main-main. Kalau suami saya yang usik, dia sudah keterlaluan. Namun, kalau bukan dia... 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit berlalu. Saya terus melaung memanggilnya dan mengetuk pintu. Tiba-tiba, tap, pintu itu terbuka sendiri.
Bila keluar, saya terkejut apabila melihat suami saya tiada di tepi pintu. Sebaliknya sedang berdengkur di dalam selimut, dalam posisi yang sama seperti saya turun dari katil sebentar tadi. Tanpa berlengah, saya terus masuk ke dalam selimut dan berselubung sampailah terlena. Pagi itu saya ceritakan apa yang berlaku kepada suami. Dia menenangkan saya dan kemudian membuat aduan kepada pihak hotel. Bagaimanapun, selepas memeriksanya, pekerja hotel memberitahu pintu bilik air kami tiada masalah. Dia tidak dapat mengesan sebarang kerosakan. Saya rasa tidak sedap hati, tetapi hendak tukar bilik susah pula. Malas juga nak angkat barang-barang. Tambahan pula ada pakaian kami luar dan dalam yang basah kerana digunakan untuk mandi di laut serta kolam renang. Lagipun pihak hotel beritahu hari itu tidak ada bilik kosong. Semuanya penuh kerana cuti sekolah. Mahu tak mahu, kami terus menginap di bilik itu. Suami saya pula terus memujuk dengan berkata, mungkin pintu itu ada masalah, tetapi pekerja hotel tidak dapat mengesannya. Untuk menyedapkan hati, saya cuba menganggap bahawa semua itu tiada kaitan dengan perkara-perkara misteri. Siang itu, kami bersiar-siar di sekitar pulau. Saya berharap tiada lagi kejadian pelik berlaku. Namun, ternyata saya silap. Lebih kurang pukul 12 malam, tiba-tiba saya terdengar loceng bilik kami dipetik beberapa kali. Kemudiannya pintu pula diketuk. Saya terus kejutkan suami yang baru mula tidur. Dengan terpisat-pisat, dia pun turun dari katil. Tetapi ketika 2-3 langkah lagi dia hendak sampai ke pintu, tiba-tiba bunyi ketukan serta petikan loceng itu terhenti serta merta. Suami saya buka pintu dan menjengah keluar. Tak ada sesiapa pun. Untuk memastikannya, dia keluar dan melihat sepanjang kaki 5 di sekitar bilik kami. Memang tiada sesiapa pun di situ. Pelik jugalah, kata suami saya selepas menutup pintu dan kembali ke katil. Lama juga kami berbual tentang apa yang berlaku hinggalah suami saya tertidur kira-kira pukul 1 pagi. Malangnya, setelah dia terlena, saya pula yang sukar untuk melelapkan mata. Makin dipejamkan mata, makin ligat otak berputar memikirkan tentang kejadian-kejadian yang berlaku sepanjang menginap di bilik tersebut. Entah pukul berapa agaknya, tiba-tiba saya terdengar bunyi suis dipetik. Serentak itu lampu bilik air dan lorong masuk dari pintu ke katil kami serta merta terpadam. Seluruh bilik menjadi gelap dan gelita. Siapa yang padam? Suami saya? Tidak, bukan dia. Dia berada di sebelah saya sedang lena ketiduran. Dada saya berdebar kencang dan saya tahu ada sesuatu di dalam bilik kami. Ini bukan lagi perasaan ataupun masalah elektrik. Kalau masalah elektrik, kenapa penyaman udara terus berfungsi? Ingin sahaja saya menjerit, namun suara tidak keluar. Ianya tersekat di dada. Ingin juga saya selubung muka dengan selimut ataupun menutupnya dengan bantal, tetapi badan saya kaku. Tangan bagaikan dipaku ke tilam. Abang, bangun bang. Saya meraung. Sayangnya tiada suara yang kedengaran. Bibir bergerak, sedangkan suara jeritan itu berakhir di kerongkong. Tidak lama selepas itu, saya dengar pula paip terbuka dan airnya mengalir ke dalam sinki. Kemudian, pintu bilik air dibuka perlahan-lahan. Ya Allah, apa yang sedang berlaku ini? Saya dapat rasakan ada air yang mengalir yang keluar dari mata. Saya menangis. Saya cuba membaca ayat-ayat suci Al-Quran, namun tidak mampu kerana terlampaulah takut. Ketika itu saya menyumpah-nyumpah diri sebab saya ni jenis yang lemah semangat, mudah panik dan cemas. Bila berlaku sesuatu masalah, saya akan terus kalut dan tidak tahu hendak buat apa-apa. Saya semakin cemas apabila tidak berapa lama kemudian berasa seperti ada lintasan angin yang agak kuat menghembus di sebelah saya. Hembusannya terasa di pipi. Ia datang begitu pantas dan terus hilang. Saya terus pejamkan mata. Hanya nafas sahaja yang turun naik dengan pantas. Kalau boleh saya hendak bangun dan kejutkan suami. Namun seluruh tubuh bagaikan dirantai. Ya Allah, kenapalah aku sewa bilik ni?
Itulah yang saya rungutkan di dalam hati. Air mata terus meleleh di pipi. Dengusan nafas saya kian kuat dan ianya bertambah sesak apabila saya rasakan selimut tiba-tiba bergerak. Lebih tepat lagi, bagaikan diselak perlahan-lahan oleh seseorang. Bermula dari bahagian bahu, selimut itu perlahan-lahan ditarik. Kemudian saya rasakan seperti ada sesuatu yang menyelinap masuk ke dalam selimut itu. Ya, saya tahu. Ada sesuatu yang sedang perlahan-lahan masuk dan cuba merapati saya. Ya Allah, tolonglah aku. Tolonglah aku. Abang, tolonglah saya, bang. Tetapi suara itu tidak juga saya mampu untuk laungkan. Saya tidak tahu apa yang perlu dibuat. Hendak menjerit, suara tidak keluar. Hendak membaca ayat-ayat suci, semuanya jadi kelam kabut dan lintang pukang. Hendak kejutkan suami, seluruh badan bagaikan diikat. Saya terus pejamkan mata. Benda itu sudah berada di sebelah saya kerana saya dapat rasakan tilam di sebelah saya perlahan-lahan terbenam seperti ada orang yang tidur di atasnya. Dapat juga saya rasakan seperti ia bergerak sebelum mendiamkan diri. Orang? Memang saya takut kalau benda itu adalah manusia atau lebih tepat lagi adalah lelaki. Saya ni tak naklah diapa-apakan. Saya tidak mahu juga kalau dia mencederakan suami saya. Tapi itu tidak logik. Mustahil ada orang lelaki yang telah menyelinap masuk ke dalam bilik kami. Itu tidak mungkin sebab pintu bilik kami tidak dibuka walaupun sekali sejak kami masuk pada pukul 7 malam lagi. Bilik kami pun bukanlah besar sangat. Tidak ada ruang untuk sesiapa menyembunyikan diri. Kalau bukan orang, siapa ni? Inilah yang saya takutkan. Kalau saya berpaling, tiba-tiba yang saya lihat nanti adalah lembaga yang menakutkan bagaimana? Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah. Saya meraung dan menangis di dalam hati. Tambahan pula ketika itu saya dapat rasakan selimut di sebelah saya menggelembung dan benda itu sedang berbaring di sebelah saya. Benda itu memandang ke atas ke arah dinding ataupun menghadap ke arah saya. Itu saya tidak dapat menjawab kerana saya tidak nampak. Waktu sedang berfikir-fikir itu, tiba-tiba saya rasa tilam di sebelah saya bagaikan tenggelam timbul. Petanda benda itu sedang bergerak-gerak merapatkan lagi dirinya dengan saya. Saya terus kaku dan menjadi semakin cemas apabila tiba-tiba saya terasa seperti ada hembusan nafas yang betul-betul di sebelah pipi kanan saya. Nafas itu terasa panas, menghembus dan mendengus hingga pipi saya berasa hangat. Ketika itu darah saya terasa kering. Saya tidak boleh berdiam diri lagi. Saya perlu buat sesuatu. Namun, apakah yang patut saya buat? Dengan segala sisa kekuatan yang ada, beserta ingatan terhadap kalimah suci ayat Al-Kursi, saya gagahkan juga diri. Saya tarik nafas dalam-dalam, kumpulkan kekuatan yang masih ada perlahan-lahan untuk mempalingkan muka, sedikit demi sedikit. Kemudian, saya muka mata dan saya menjerit dengan sekuat-kuat hati memanggil suami saya. Selepas itu, saya tidak sedar apa yang berlaku seterusnya. Apabila sedar, saya lihat suami saya berada di sisi. Muka saya basah dengan air yang digunakannya untuk menyedarkan saya. Apalagi, saya terus menangis dan meraung macam orang yang kena histeria dan kami tidak tidur sampai ke subuh. Esoknya, kami terus kemas barang dan keluar dari hotel tersebut. Kemudian balik ke Kuala Lumpur. Saya dah hilang semangat untuk menyambung bulan madu. Saya tidak sanggup lagi berhadapan dengan pengalaman yang menakutkan itu. Oh ya, apa yang terjadi sebaik memalingkan muka untuk melihat benda yang berbaring di sebelah saya tu? Apa yang saya nampak adalah sesuatu yang separuh telus. Wajahnya seperti seorang lelaki, tetapi kulitnya pucat dan berpakaian serba putih. Saya menjerit kerana sebaik menoleh, mata kami saling bertentangan sebab jarak mukanya dengan saya terlalu hampir dalam lingkungan 2 atau 3 inci sahaja. Pada waktu yang sama, saya terhidup bau setanggi dan hanyir mayat. Sampailah sekarang, saya menjadi fobia apabila berada di dalam bilik seorang diri. Saya juga tidak berani tidur sendirian. Saya tidak lagi tidur berselimut, mengambil masa yang agak lama untuk tidur dan apabila terjaga,
dada saya akan berdebar. Setiap kali terjaga juga, ujung mata saya akan cuba mencuri pandang ke kiri dan ke kanan, bimbang ada tetamu yang tidak dijemput. Apakah yang sebenarnya mengganggu kami? Saya pun tak tahu. Sebelum tinggalkan hotel tersebut, kami ada ceritakan apa yang berlaku itu kepada pekerja hotel. Dia nampak terkejut namun tidak tahu mengapa kejadian tersebut berlaku. Sama ada pernah berlaku kematian di bilik tersebut ataupun sekitar hotel. Pekerja hotel itu tidak tahu. Malah pekerja berkenaan juga terkejut kerana itulah kali pertama dia dengar tentang kejadian tersebut. Mungkinkah pekerja hotel itu berbohong dan cuba menyembunyikan sesuatu? Saya tidak tahu. Tapi mungkin anda boleh menekannya.